كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت تعلو وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة ابتغاء وجه الله قربه وثوابه سبحانه. اللهم إني أسألك ومشرب صافيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi hati, sehinggalah perkataan beliau yang kedua 37 muka surat 37 yang kedua. Apabila berlaku marah kepada diri kita, dua benda kena buat. Pertama, hilangkan perasaan marah tu. Memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahan akan barang yang dalam hati dia. Tahan, jangan buat tindakan ketika marah. Pertama, hilangkan perasaan itu. Kedua, jangan buat tindakan ketika marah. Kerana buat tindakan ketika marah, amat-amatlah menyesal lepas pada ni. Dan menolong atas menahannya itu, lagu mana tak sibuk buat tindakan ketika marah. Pengetahuan dan pekerjaan, dua benda supaya kita tidak buat tindakan ketika marah. Dua, pertama dengan ilmu pengetahuan kita, kedua dengan pekerjaan kita. Gapo dia? Ilmu gapo dia yang menyebabkan kita tidak buat tindakan ketika pengetahuan, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marah dia. Kena tahu apa hamba duk marah-marah sangat ni. Bapa saya ni jadi kata kasar kau gapo dia buat tindakan, bapa perlu marah. Bapa perlu saya pukul dia, perlu saya kata. Bapa? Kita tanya pengetahuan. Kerana marah-marah itu melainkan bahawa ingkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah. Kecuali mu nak marah ni kerana mu nak lawan takdir kau dak. Orang tu buat hak depan mata mu tu takdir Allah. Mu tak tahu kau benda tu, cakap mu nak marah takdir Allah. Pengetahuan. Tiada atas kehendak dirinya. Ingat, mu tengok perbuatan tu perbuatan Allah, barulah mu tak marah. Dan ini sehabis-habis jahil. Perbuatan kita nak marah lagu ni. Kita tahu benda ni takdir Tuhan nak marah. Ni sehabis-habis jahil. Jahil tak tahu apa. Tahu dah ke benda ni takdir Tuhan. Bapanya. Dan lagi mengetahui ia, apa dia lagi? Ilmu hak boleh menahan kita daripada nak buat tindakan tak ni.
bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marah dia. Mu rasa mu marah, mu nak kata orang, mu nak gapo, mu ingat Tuhan tak marah kok mu. Kita nak lepas semua keinginan kita, perbuatan kita kerana ada perasaan marah kepada seseorang. Kita nak buat khianat ke dia, mu ingat Tuhan tak marah kok mu. Marah Tuhan besar lagi. Oh, Tuhan tak wis slow-slow, bakal hidup-hidup. Nampak mu nak rasa lagu tu. Pengetahuan kita. Supaya kita tidak buat tindakan ketika marah. Dan limpah kurnia Allah lebih besar beberapa kali menderhaka ia akan Tuhan dia. Nah. Dan apa dia? Limpah Tuhan lebih besar lagi. Kalau mu sabar, mu boleh banyak lagi. Dan perbuatan ini menderhaka akan Tuhan. Benda-benda lagu ni maksiat. Maka marah-marah ini melepaskan perasaan, tindak tanduk menurut nafsu, menurut perasaan marah. Menurut nafsu hak tak marah pun tak boleh lagi lepas tindakan. Tiba-tiba kita lepas perbuatan kita dengan perasaan marah pula. Dah lah ikut nafsu tu tak comel dah. Maka ikut marah lagi-lagi. Maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Lebih besar beberapa kali menderhaka ia akan Tuhannya, maka tiada marah ia akan dia. Maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Kalau mu sabar, mu akan boleh pahala banyak, dan Tuhan tak marah kat mu. Kalau mu marah, mu ingat marah mu sama besar dengan marah Tuhan. Marah Tuhan tentu lebih besar lagi. Dan kamu tak boleh nak minta tolong dengan siapa-siapa, dia Tuhan marah. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada engkau marahi itu mengikut perintah kamu. Apa mu nak marah sangat? Sebab dia tak dengar kata mu. Mu tak dengar kata Tuhan. Apa mu nak marah sangat ke dia? Atas alasan mu kata dia tak seikut keinginanmu, perbuatanmu. Tiba-tiba mu tak dengar Tuhan. Mu tak saya dengar Tuhan. Patut mu kena ikut Tuhan. Ni nak suruh ikut kita berlaku. Tak saya ikut kita marah. Dan ada pun pekerjaan. Saat ni pengetahuan lagu mana. Pekerjaan perbuatan kepada dia pula untuk boleh nak hilangkan perasaan marah ni. Berkata ia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca apa? Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Apa maksud yang direjam? Yakni yang dijauhkan daripada kasih saya Tuhan. Makhluk Tuhan yang Tuhan sebut direct, dia tak dapat kasih sayang hamba syaitan. Tapi Tuhan cara juga ke dia. Tuhan video hidup, Tuhan video goni, Tuhan video gerak, Tuhan. Tetapi Tuhan sebut kata hamba tak sayang ke dia. Kerana marah itu kerana syaitan. Antara sebab marah di samping nafsu jahat kita, ia adalah daripada syaitan. Syaitan duk buat kita menyebabkan jadi marah. Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan mari dah ni, ya Allah ya Tuhan aku marah dah hamba jadi marah ni buat apa? Sebut a'udzubillah dulu. Maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri. Pertama sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nampak nak marah lagi? Okey, kita tengah berdiri, duduk. Dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Ia tengah marah, tak duduk, okey, tidur, guling. Dan jika tiada diam marahnya, tak habis lagi marah dia, duduk nak marah lagi, dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Gi koloh, gi paik, gi masuk bilik air, buka air, baru ambil air sembahyang. Kalau gi ambil air sembahyang dia marah lagi, tak tahu. Lama benar dah jalan gi ambil air sembahyang, gi minum air boba ke apa dia. Nak marah lagi. Dia marah ni dia sekali mari ya. Maka Tuhan tak sewi kita layan hak ketika dia mari tu.
Maka buat perbuatan lain. Ambil air semaya, duduk ko. Lagu tu. Bapa kalau berdiri kena duduk supaya tak cepat buat tindakan. Orang berdiri ni kalau bergocoh sedap benar tanya kau. Orang tak gocoh sambil duduk, orang gocoh sambil berdiri. Maka kalau berdiri cepat nak gocoh. Akak tangan menyepak selalu. Tapi kalau kita serok air, aku nak marah ni, ya Allah ya Tuhanku, duduk. Baru payah sikit kita nak gerak, nak ikut perasaan marah. Kalau kita duduk nak marah lagi, kita bagi. Kau payah gerakkan kita. Jaga orang silap sambil tidur. Ilmu silap dalam kain jaga. Ya silap ni macam-macam. Ada silap boleh duduk ada. Ada silap cara tekuk bawah ada. Macam-macam. Maka kena tidur. Berbaring ni payah. Silap ke apa dia kungfu. Main kok bawah boleh tidur lagu tu payah. Nampak. Kalau tak boleh lagi, pergi ambil air semaya. Tinggal dia, pergi ambil air semaya. Dia ambil air semaya tu nak marah lagi. Cakap mu gerak pergi jalan pergi ambil air semaya tu nak marah lagi. Habis lah. Lepas tu berhenti minum makan Maggi pula. Kau lah tak marah. Nak marah lagi. Berat nafsu mu siapa makan Maggi sudah ke apa dia tidur bangun semula nak marah lagi. Tu cara tindakan. Hak sana ilmu, hak ni tindakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana khuliqa minan nari wa innama tudfa'u naru bil ma'i fa iza ghadiba ahadukum falyatawaddu. Artinya bahawasanya setan itu dijadikan dia daripada api. Lepas tu lagu mana tubuh dia? Jadi api ya. Tubuh dia berapi-api. Manusia buat pada tanah, tubuh dia bertanah-tanah. Kau apa dia? Kita jangan nampak apabila buat pada api jadi nampak macam berapi-api. Berapi, buat dia buat pada api. Manusia buat pada tanah, bertanah-tanah. Nampak setambung, memang ada pok kita jadi style duduk setambung, nampak sopo-sapoh lagu tu. Tapi bukan tanah tu manusia. Maka asal unsurnya adalah api. Sama ada dia jadi bentuk tubuh kepada kita tu suku pasal tapi dia asal daripada api. Malaikat buat pada cahaya. Lagu mana? Bentuk tubuh. Mungkin bentuk tubuh tak ada masalah. Cuma kejadian dia. Apabila buat daripada api maka senya dipadam ke akhir api dengan air. Cara nak hilang ke api cara air. Sunnatullah Tuhan buat anasir, unsur-unsur yang ada pada air boleh melemah ke api. Tuhan buat kejadian lagu tu. Tak sedut buat, tak sedut gapo. Nabi pun kalau demam, Nabi suka mandi, Nabi suka jelung air atas kepala. Apa? Kerana demam ini daripada api neraka, kesel api neraka panas. Maka Nabi kata api ini akan padan dengan air. Maka Nabi guna tekniknya adalah menggunakan air. Jangan orang tengah marah kita ambil air sebelah dicuah atas muka. Hak tu lah. Silap kerok tu. Rasa makan beledi kita hari tu. Jadi maksud orang kata, dia mau marah dia. Ambil air sebelah di berak curah. Hijau muka kau itu. Jadi indah kedai behak. Sepak pak ke Mekah pergi. Kurang ajar. Buat tengah marah dia buat laut antara bangsa pula. Cara nak pada api ada cara dia. Tak boleh lah tiba-tiba lagu tu. Dia akan tendal lah pulaknya. Dan hanya senya dipadam ke akhir api dengan air. Maka apabila marah seseorang kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Kerana marah itu berasal daripada setan. Nafsu kita, ya. Setan pun ada pengaruh juga. Sekurang-kurangnya separuh dah hilang dah kemarahan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibni Adam. Ala tarawna ila humrati ainaihi wa intifakhi audajihi. Faman wajada min zalika syai'a falyadrib khaddahu bil ardi. Artinya jaga-jaga bahawasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Manusia dia marah dia rasa panas. Panas bermula daripada hati dia.
Nabi pun kata seperti bara api jumrah. Apabila marah lagu mana? Adakah tidak melihat kamu pada merahnya mata dia? Apabila dia nak marah, mata dia jadi merah. Apa? Api. Api berada di jantung dia, maka dia jadi merah. Muka dia menjadi bengis. Dan tengkuk dan apa tu? Dan tekuk orak lehernya bekok. Dia bekok intifah bekok. Ni nyawa supaya kobar bunyi. Ni bekok sini. Kau nak tukar jadi kobar, nak jadi raksasa, nak marah ni. Tuai kecil tu. Mata merah, ni rau. Bukan masuk atu lagi, dok masuk setan. Masuk setan lain, masuk atu lain. Masuk setan ni nak marah kat orang. Masuk atu ni bukan marah kat orang, suka kat orang pun masuk atu juga. Maka apabila kita tengok merah putih mata dia, hati dia panah. Tekuk lubang tekuk ni. Orang tekuk hok napah tadi. Kembali gitu. Bukan kata tukar tu musirik dak, maknanya jadi besar tu lubang tekuk. Nak marah dah tu. Darah dia dok pong naik nak marah gerai kat orang ni. Maka barang siapa mendapat ia akan sesuatu daripada demikian itu. Mari rasa panah dalam dada. Mari merah putih mata. Siapa dia? Kau dia. Orang lain, kau tok guru, kau ustaz, kau siapa dia? Kau kita. Apabila mari perasaan nak marah lagu tu. Panah lah. Panah hati lah. Panah hati weh apa? Maka hendaklah memukul ia akan pipinya dengan bumi. Memukul ke mana? Okey, letak pipi kita di bumi. Gapo dia maksud dia? Ya ada syarah dia. Hak penting tidur ko, gapo ko, hak penting hina ke diri kita, jangan rasa kita bisa. Antara sebab orang marah kat orang dia rasa takabur. Antara sebab orang marah kat orang dia rasa dia bisa. Kalau orang hok jenis bahasa hina, dia mau kata tak marah sebab dia tahu. Tapi dia nak marah dia rasa besar tu. Dia mari rasa besar diri, rasa aku cakap tak lawan dia, aku nak lawan sekali. Dia mari takabur. Maka antara cara nak hilang ke takabur, letak tempat hak mulia kita, muka kita di tempat hina di tanah. Maka hilang lalu perasaan itu. Ini menunjukkan kepada menetap menatapkan menatap siapa menatap kan siapa semulia-mulia anggota daripada sehina-hina tempat. Tak muka kita hak mulia hak nampak mudah sangat nak gocah orang, maka letak muka kita tanah. Antara petua ni dengar ni, petua nak gocah orang. Kita menakut pahit setara mana, orang debel setara mana, ni petua dia. Lagu mana? Kalau orang ngamuk nyawa tak khabar. Dia tak tahu kita tak khabar lagu mana, tapi dia masa tu tak khabar. Kita khabar lagi. Sebab tu kita nak lari tu. Dia nak ngamuk, ikutlah khabar dia. Kita pisah juga. Pisah pegang dia juga, letak pipi dia tanah. Kita kilahlah tangan dia, pulah lagu mana, letak tanah pipi dia. Dia kakuh, kita pegang kejung 2, 3, 4 orang, sembel muka dia di tanah. Sudah lalu cerita dia. Dia akan jadi lembek lalu. Senyap selalu. Tu cara petua nak gocok. Jangan dok main gagah lagu ni. Selagi mana muka dia tak kena tanah, lagi tu dia nak lawan. Bahasa ni nak lawan, pok sepak. Pegang kejunglah kaki kau lagu mana, tangan ikat atas kepala kau ikukah. Pegang sembel dia biar pop. Muka dia tu pergi kena tanah. Senyap lagi, lemah lalu. Orang dia biasa. Lepas tu baru kita kecek kira, ikat kau berkah kau dia baru boleh kecek. Tu cara kalau orang ngamuk. Tu cara orang royak lah. Terah buat lah. Kalau jadi. Kalau tak jadi, kena napa orang. Gitu lah. Kelik sengih-sengih lah kita. Cuma petua orang kata lagu tu. Terahlah buat sekali. Jangan berlakon. Orang yang tengok tak khabar nak ngamuk. Kan macam-macam. Pergi buat lagu tu. Ini menunjukkan kepada menetapkan semulia-mulia anggota daripada sehina-hina tempat supaya pecah oleh takaburnya. Rasa tak debel dalam.
Aku sembahyang nak makan pasir. Kalau boleh suap pasir pula. Ambil sudu dalam poket. Cadang tu sudu dalam poket. Ambil suap pasir. Baru dia reti. Baru masa tu dia akan jadi dengar kata. Kalau sebelum kepala dia tak tanah, tak sah, tak dengar kata. Dok rasa dia hero Power Ranger gitu. Yang ia sebab besar pada marah. Takabur tu sebab besar kepada kita rasa nak marah kat orang. Kalau orang tak ada rasa besar diri, tak marah kat orang. Rendah diri. Orang kata gajah rimau bewak serati pun, lagu tu. Tak bubuh dalam perut, tak bubuh dalam telinga, tak bubuh dalam mata, tak bubuh dalam hati dan perasaan. Dan supaya mengetahui ia akan bahawasanya dirinya hamba yang hina. Tiada patut ia membesarkan diri. Dan ketahui olehmu bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik. Sifat hati dua. Hak jahatnya ikut perasaan marah, hak baiknya menahan perasaan marah. Ada tapi jangan ikut perasaan marah tu. Kerana standard tubuh manusia ada perasaan suka, ada perasaan sayang, ada perasaan marah, ada perasaan teringat, ada perasaan benci, ada tu tapi arah kepada tempat betul. Telah memuji akan dia oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kata firman-Nya wal kaziminal ghaiza. Artinya dan orang yang menahan mereka akan marah. Tu Nabi puji orang yang menahan marah. Kazim ni maknanya marah. Habib Kazim. Musa Al-Kazim. Buat boleh. Jika berlaku marah, tak lebar pun marah. Orang PhD pun marah. Doktor Profesor Emeritus pun marah. Rektor pun marah kat orang. Kali payah nak belajar marah ni. Kitab ni nampak mudah, kitab jawi kita ni, tapi nak beramal ya Allah. Muka surat pertama kita amal dah tak tahu. Beramal. Kalau beramal wali dah pok kita. Lepas tu ngaji dululah ustaz, lepas ni lah kita beramal. Menipu ke so ilmu tak si beramal. Dia bertindai banyak nak beramal lagu mana. Macam kita royak lipat kat kain selimut tu. Masuk kain selimut selah tak apalah, nanti banyak kita lipatlah baju. Selah malah lipat dah. Dia bertambah nak lipat. Kenapa kau lagu ni? Masa so ilmu tak si amal dah. Banyak ilmu lagi-lagi tak si amal. Biar ada usaha. Pok kita ni usaha tu benar dia niat tu. Niat tu bukan main kerja mata perik-perik Allah, ya Allah ya Tuhan aku nak beramal tapi gitulah pada benar kan gitu. Jadi syurga menjadi khayalan lagi pok kita ni. Jangan dok khayal sedaklah. Tak beramal lagi hak fardu ain. Mazmumah dok dalam perut bedak kita lagi, tak keluar lagi. Sekali pun kecek sedap tapi mazmumah duduk itu lagi. Fardu ain tak lepas lagi ni. Menurut pengajian ilmu tasawuf, kalau tak tubik lagi, tak dosa lagi tu. Dosa lagi. Sifat hati kita tu jahat lagi. Sebagaimana hak anggota zahir kita alhamdulillah dah jaga, anggota hak dalam hati tu jahat lagi. Man kazuma ghaizan walau syaa an yumdiyahu amdahu Allahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imana. Artinya barang siapa menahan ia akan marah, tak marah. Tak si marah, tak si ikut tindakan dalam marah. Dan jika menghendaki ia meluluskan, nescaya kuasa ia atas meluluskan. Maknanya kalau dia nak buat boleh. Tetapi saja dia tak ikut perasaan marah. Bukan kata kita ni nak marah semacam apa musabah. Ikut nak gocah dah agak dia besar ya. Lepas tu bukan juruh lagu tu. Kita takut dia besar kena napa penuh muka ambo setahun ni. Yang ambil tu lekat pokok ambo. Lepas tu sabar kerana apa? Selama tak boleh nak lawan. Hak ni dia mampu lawan tapi saja dia nescaya memenuhkan Allah Taala akan hatinya pada hari kiamat daripada sentosa rasa aman dan iman, dan pada satu riwayat daripada redha Tuhan. Wallahu a'lam. Bab yang keempat menyatakan berdeki. Kena berlatih dah.
Ustaz, bolehkah saya minta supaya Allah beri kesusahan dan kesakitan kepada saya? Hui, debel. Supaya ia menjadi kifarat kepada dosa-dosa saya. Masa tak bui lagi sedap minta lah. Hukum dia makruh. Hukum dia meminta bala daripada Allah atas apa sebab pun hukum dia makruh. Syekh Junaid Baghdadi pernah meminta. Dia biasa apabila dia ngaji tasawuf, pok kita ngaji tasawuf. Kata kesakitan ni perbuatan Tuhan. Oh, koya adalah kita. Maka pagi-pagi satu pagi dia bangun kata, ya Allah ya Tuhanku, berilah gapo dia aku reda dengan takdirmu, murilah gapo-gapo aku akan reda. Masa tak sakit lagi. Syekh Junaid Baghdadi tu. Kita tak usah tipu dah Al-Baghangi ni kan. Tak boleh nak agak lama ni Al-Baghdadi ni. Apabila lagu tu Tuhan pun beri dia sakit perut. Sakit perut pergi tandah. Bulat tandah. Dia kalau nak mengajar sakit perut ya hari tu. Petang mecuk dia. Oh penat hari ni banyak kalinya lah masuk tandah. Mecuk dah. Katanya Allah Ta'ala, jangan minta bala. Makruh. Masa tak kena tu memang rasa Allah. Hati hamba bersama Allah. Bahasa nak buah boleh. Dia mari sakit, Syekh Junaid Baghdadi sakit perut pun mengeluh dah. Allah ya Allah ya Tuhanku, payahnya lah sakit perut pula. Sani mu minta pagi tadi mu kata aku reda belaka. Tak kena lagi. Maka ulama kata makruh. Bahkan makruh minta doa ya Allah ya Tuhanku, jadikan hamba daripada orang sabar. Kerana maksud minta sabar tak lain tidak bukan minta bala. Apa kita minta kesabaran? Berarti minta bala lah supaya kita boleh bersabar. Maka makruh minta sabar saja. Makruh minta sabar kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hamba yang sabar. Jangan. Sabar ni berarti ujian. Mu minta sabar berarti mu minta ujian. Mu jangan buat tasawuf sekerak lagu tu. Bukan tasawuf, jangan minta, jangan uji Tuhan, jangan nak perlekeh bala Tuhan. Maka jangan minta hukum dia makruh. Makruh. Biarlah untuk mengkifaratkan dosa kita, biar. Ya Allah ya Tuhanku, kifaratlah dosa aku, ambuhlah dosa ambu. Dosa nak minta bala dengan dia. Jangan dok koyak tasawuf lah. Ustaz kata kalau kifarat dengan dok goni jadi bersih model. Kalau hamba taubat tak jadilah mana. Jangan buat tasawuf, jangan nak cabar Tuhan. Ustaz baru ni viral seorang skamer disantau sehingga mutah paku selama 3 hari berturut-turut. Lebih membimbangkan ramai netizen turut bersetuju agar skamer tersebut disantau. Bahkan sampai tahap ada yang buat lawak jenaka mengenai isu ini. Soalan saya, adakah orang yang bersetuju dan membuat lawak jenaka itu turut jadi syirik? Syirik syirik lah. Derah nak syirik ni. Ayat ni terpengaruh dengan Wahabi ni. Sikit-sikit jadi syirik lalu. Santau tak jadi syirik lagi. Haram tu betul wak kenak kat orang tapi tak jadi syirik. Maka kita ni kalau orang wak kenak kita jangan wak kenak semula. Kerana apa? Kerana Nabi kata berapa banyak ada orang yang kena zalim atas muka dunia, maka di akhirat dia pula jadi orang zalim. Maka sahabat tanya, ya Allah ya Tuhanku, nyanyonya masa muka dunia dia kena buat zalim kat orang. Ya, akhirat dia jadi orang zalim. Jadi orang zalim. Apa ya Rasulullah? Patut dia jadi orang kena zalim lah akhiratnya. Dia akan dapat pengampunan Tuhan ke? Tak, dia jadi orang zalim pula. Apa pula? Katanya Rasulullah sebab ketika dia kena zalim, dia minta doa berat-berat. Dia ngejah, dia kuat kepada orang yang zalim ke dia lebih daripada orang yang zalim kepada dia. Maka bertukar pula dia pula jadi orang zalim di akhirat. Jangan. Lagu tu. Saya nak tanya kenapa isteri dia yang bereddah tetapi suami tidak bereddah. Kerana isteri yang mengandung. Isteri ada rahim. Suami ada mengandung. Duk pergi pinggir itu salah pinggir main bola sepak. Bukan mengandung. Maka apabila manusia tu mengandung, maka tak secapur benih antara suami yang baru dengan suami yang lama. Maka disuruh dia berhenti. Lepas pada dia cerai, berhenti dulu. Jangan nikah dalam masa 3 bulan. Kita nak cek rahim dia tu ada anak atau tak ada anak. Kerana kalau ada anak, dia tak boleh nikah lagi siapa dia beranak baru boleh. Supaya tak capur anak ni anak gapo. Mana kalau suami ada?
Lepas tubuh semalam, pagi ni nak nikah. Boleh tak? Tak boleh. Awak tidur dengan bini awak tak semalam? Orang tidur. Oh tak boleh, kena tunggu 3 bulan. Kena tunggu 3 bulan kau dok lepas pada keluar iman ni. Tak ada. Kita waktu ubik. Kita ni we vaksin kau orang. Nampak kau itu hok terima vaksinnya, doh yang pertama, doh yang kedua, doh yang ketiga. Kita ni doktor hok bagi cocok ya. Kita. Maka tak perlu kepada edah. Tak ada kaitan ke apa dia kita. Orang tino saja kerana nak jaga rahim. Adalah beberapa sebab, antara sebabnya nak jaga rahim daripada pencampuran anak. Boleh kalau kita itikad ayat-ayat mutasyabihat secara majazi. Macam Allah ada tangan tetapi secara majazi. Gini. Kita terima Al-Quran yang kita baca sekarang. Ni bahasa Arab. Maka perkataan tangan tidak disebut di dalam Al-Quran. Kena faham. Kita kena beriman dengan perkataan yadun, bukan perkataan tangan. Ada sebut dalam Al-Quran perkataan tangan? Tak. Perkataan yadun ada sebut? Ya, wajib kita beriman. Gapo dia maksud dia? Saya tidak tahu. Tuhan ada wajah. Ya. Perkataan wajah ada dalam Al-Quran. Ya, saya beriman dengan lafaz itu. Siapa dia pandai-pandai terjemah muka, tangan lah gapo dia? Bagi tak ada dalam Al-Quran. Kok ada dalam Al-Quran yadung gapo dia? Hak tu sepakat ulama. Jangan pandai-pandai terjemah. Terjemah berarti kita mengeluarkan perkataan lain daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran tak sebut perkataan tangan, kita beriman dengan tangan. Mari kok mana pula? Dah perkataan itu jadi masalah dah. Tiba-tiba reka-reka pula. Lafaz bahasa Arab tu kita kena beriman. Lafaz istawa kena beriman. Lafaz gapo dia ikutlah. Kok semua dalam hadis sahih kok gapo dia, kita beriman lafaz dia sahaja. Makna tak tahu. Jangan buat tangan secara majazi. Tak usah. Orang ni tak pintar dalam bab tauhid. Kalau orang betul-betul fakih dalam bab tauhid, tu usul orang panggil tak tubik perkataan lagu ni. Ramai orang duk ngajar tafsir, duk ngajar gapo kok si berlaku. Sebab tu ngaji tauhid dulu supaya kita faham ngaji tafsir. Ustaz, jika saya berniat solat sunat, boleh kau tukar niat jadi qada dalam rakaat pertama? Tidak boleh. Daripada sembahyang sunat tukar kepada sembahyang fardu tak boleh. Tapi kalau sembahyang fardu ditukar kepada sembahyang sunat, boleh hukum dia. Boleh kau rebonding rambut bagi lurus. Boleh jika cukup syarat, tidak ada unsur penipuan. Kita ni isteri orang dan bintuk laki kita suruh kita luruskan rambut. Sebab rambut kita terlalu menakutkan. Ikutlah. Ataupun kita suami, rambut kita tak senonoh pelajar. Rambut supaya beruh tandah orang panggil. Sipu. Jadi orang tengok nampak berat lagi. Maka kita rebonding untuk isteri kita. Tak ada masalah. Tak ada unsur penipuan. Sebab bini kita kata tak sedut koyak lah be. Rambut supaya Afrika Selatan juga. Sedut nipu. Memang lalu ni comel. Jadi tak ada unsur penipuan. Dan tidak ada benda-benda yang menyebabkan najis kau apa dia. Maka boleh rebonding rambut. Boleh kau tanam janggut atau jamban yang memang asli tidak ada tapi nak tanam, boleh kau tidak. Bapa alasan gapo dia tujuan dia. Benda tu perlu kau tak? Kalau tak perlu tak boleh, haram dan ada unsur penipuan. Ada orang tak si muka lagu ni. Muka macam baby face lagu tu tak boleh. Orang duk perhati belakang, hangpa nak bubuh janggut, dia nampak maskulin. Nampak kejantannya sikit. Kalau bubuh nak bubuh tanduk pula. Tanduk kambing tu ke, yang nampak maskulin lagi, bubuh janggut kambing pula, yang nampak gitu. Maka boleh kau tak boleh ada unsur penipuan lagu tu. Kekal ke lagu tu lah. Tak boleh buat hukum dia. Nak tanam rambut ni. Tanam janggut dan tanam gapo. Sebab tak ada janggut dengan tak ada jamban ni tidak memalukan. Lain dalam bab tanam rambut. Rambut ni ya memalukan orang kepala botok ni. Semua pok kita kepala botok belakang. Duk pondok tak ada orang. Cerita duduk di Amerika misalnya. Orang yang panjang belakang. Kita kepala botok. Bersinar pula tu. Kalau tak sinar tak apa. Bersinar. Supaya dengan bola main biliar ni. Main kau snooker ni. Nasabah tak boleh. Jadi rambut ada sebab. Bojanggut dan jamban ni tak ada sebab. Tak menyebabkan kita perlu buat ni. Dulu tidak pernah solat, tapi solat dalam keadaan jahil. Dulu tak pernah tinggal solat, tapi solat dalam keadaan jahil. Sekarang kita yakin solat kita tak sah. Adakah wajib qada? Iyalah.
Apabila kita yakin sembahyang kita tidak sah, maka hukum dia kena qada. Sama ada kita sembahyang dalam keadaan alim tapi kita buat benda yang membatalkan sembahyang, kena qada juga. Tak tahu, qada juga. Maya tak niat. Maya pakai Allahu akbar saja. Dah hangpa tak je dengar tu imam niat. Dengar Allahu akbar saja. Beratlah sembahyang. Zuhur, asar, senyap dekat. Pakai kat takbir Allah akbar. Dia pun tak niat ke apa dia batal sembahyang kerja lagu tu. Soalan, adakah boleh buat tahlil untuk orang mati bunuh diri? Mati bunuh diri ni mati dalam keadaan maksiat. Mati tak jadi kafir dah. Pendapat muktamad, kita takdirkan ketika dia nak mati dia bertobat dengan Tuhan, maka diterima taubat dia. Hal tu pendapat muktamad. Maka dia diuruskan secara Islam, dimandikan, dikafan dan seterusnya. Apa dan disembahyangkan. Apabila orang dibenarkan sembahyang, kita sembahyang, kita minta maaf ke dia, berarti boleh kita buat tahlil untuk minta maaf ke dia, boleh hukum dia. Tetapi moleknya kalau mati dalam maksiat jangan buat sebagai peringatan kepada orang lain. Bukan kata kita tak usah tolong, tapi nak ajar dia. Kalau boleh, kalau orang ngatik pun hok sesek main kita atas kalbok. Tutup guru hok aling-aling khamak-khamak tak sedok gilah. Bukan kata nak wi pelajaran saja kepada umat. Dalam hati duk minta semacam tapi jangan tunjuk sangat. Supaya budaya orang bunuh diri ni tak ada. Lagu mana nak hadirkan hati ketika berzikir dan berselawat, hadirkan hatilah. Jangan hadirkan mulut saja. Lah ni kita duk hadirkan tak hadirkan hati. Hadirkan hati sebut la ilaha illallah. Biar dengar gak diri kita. Diri kita dengar suara kita. Okey, apabila kita sebut dah. Siapa dia hok dengar? Diri kita ke? Maka hadirkan diri kita. Jangan kita sebut kita tak dengar, berarti diri kita tak ada masa tu. Gimaiding gimana kau. Kalau orang perempuan semasa nak solat tak pakai kain dulu sebelah dalam, tapi terus pakai kain gitu ya, kain semaya. Kain semaya tebal tak nampak warna kulit, diboleh kodok macam tu. Kalau tebal tak apa, jangan nipis. Nipis pun tengok pula, kalau nipis nampak warna kulit batal. Kalau nipis tak nampak warna kulit boleh bawa kepada haram. Tengok retina duk semaya, tengok alik belakang tok imam tok bila, duk menerak. Apa? Duk mengita orang semaya. Tengok bayar pun tak apa dah jadi katanya tok imam. Tok bila bukan main beli seperung. Kedai 2 riyal. Nampak nak seperung. Nampak betul pun tak apa dah. Nampak betul ni hukum dia haram saja. Kalau tak nampak orang tak apa, tapi kalau tepat orang ramai jadi haram semaya tu sah. Tapi kalau nampak warna kulit hak tu jarang mengongeng tu. Nampak ngeng-ngeng. Orang naik basikal berhenti. Nampak jelas tak boleh. Tak syarat kena pakai kain 2 lapis sains lapis tak apa. Emas tak boleh pakai oleh lelaki. Saya diberitahulah, dia kata, di dalam handphone beberapa komponen daripada emas. Dalam handset kita ni ada emas rupanya. Hamba tak tahu juga. Ada emas. Bagaimana hukumnya? Kalau betul lah ada emas kau gapo dianya, maka tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai. Bagaimana pula ada setengah je laki-laki juga terdapat emas. Jangan dok pakai. Apa kita pergi beli? Masalah orang buat tu dia buat untuk orang kafir. Tetapi kalaulah dalam handphone tu kecil sangat, tak tahulah. Tepat teri dia sikit lah. Maknanya tak nampak pun apa dia. Macam fungsi untuk buat kemah roya kau apa dia ikutlah. Kecil sangat. Nampak seolah-olah tak guna emas. Tak apalah. Dia jangan nampak zahir. Dalam syariat, penggunaan emas ni jangan nampak zahir. Kalau emas disado pun lagu lain dah hukum dia. Kerana apa? Kerana penggunaan emas ni sangat dicemburui orang. Pakai emas. Ni kita tengok wak topi daripada emas. Wak sodek daripada emas. Wak anak koci daripada emas. Wak macam-macam daripada emas, maka hukum dia haram kerana menyebabkan orang kata Allah emas wak lagu ni. Adakah sah sujud dengan sebelah tangan? Hukum dia tidak sah. Pendapat muktamad sujud kena dua-dua belah tangan. Sebelah tangan batal lah. Sujud tu tak sah. Kena letak dua-dua tangan. Letak dulu. Gatal tak apa. Kau kata. Kau betul letak dulu. Biar cukup tamak ninah tu 7 anggota. Nabi kata aku diperintahkan untuk sujud di dalam 7 anggota. Saya ada masalah kecing tak puas. Saya sudah buat macam-macam cara nak suruh puas. Kalau saya rasa ada air kecing terkeluar pada solat, adakah batal? Ginilah. Kalau kita nyakit was-was, nyakit kau apa dia, kita basuh apa dia, sebelum nak tubik daripada tandas, ambil air, ambil tangan celup dalam air kecil.
Tangan air dalam kain. Biar apabila kalau titik, titik kain sat ni. Titik hok air ngicik sat ni. Nak hilang ke. Kalau tidak dok layar lagu tu sekali. Payah lah jadi mai titik kecil. Nyo perhati pula. Beli kau ni kau boleh. Hok bulat. Hok ceruk hok besar tu. Aduh. Ni jadi waswas lah. Jadi nak menghilangkan waswas, ibadat biar jadi mudah. Kecil hok titik tu kita bismillah lah. Kita sakit bukan tegak apa dia nah. Ambil kecil tu biar jadi nampak hilang perasaan waswas gitu. Apa maksud mimpi kedatangan seseorang bagi tahu kita tempat itu ada buntat. Buntat. Contohnya ada beritahu di sini ada geligo. Ada kau syirik kalau kita percaya, ikut kita lah. Mimpi. Mimpi ni supaya kita tengok cerita dalam TV. Cerita ini adalah rekod. Wajib tidak ada kaitan dengan hidup yang mati. Maka mimpi ni kadang-kadang jadi tu lagu ada rasu ahlam mainnya tidur sahaja. Nak percaya boleh, tak percaya pun tak apa. Harus hukum dia. Ustaz boleh kalau kita niat iktikaf masa dalam sembahyang? Boleh. Niat saja jangan bunyi mulut. Niat. Niat dalam hati. Aku nak iktikaf atas masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dalam hati. Kalau mulut tak boleh. Kecuali kita menazar. Nazar iktikaf tak apa. Aku menazar nak iktikaf atas kerana Allah Ta'ala. Tak apa. Manakala niat boleh dalam sembahyang. Hukum perempuan pakai ridak letak atas bahu macam lelaki pakai. Tapi kalau pakai macam selendek bolehlah minta ustaz jelaskan. Berkali ada ustaz tu berkali kecek ini. Berkali nak suruh hamba komen juga. Masalah pakai ridak hamba jawab dah hari tu. Kalau benda itu khas untuk lelaki saja tak boleh pakailah. Masuk dalam kategori tasyabuh dengan lelaki. Tapi kalau ridak ni orang Tino pun pakai style tu atas bahu kau gitu kau, maka hukum dia boleh lah. Tak sudut baluh, tak sudut gapo lah. Berarti ada keadaan nampak macam kelaki tak boleh pakai lagu cara lagu tu. Ada pakai cara keperempuan maka hukum dia boleh, tak ada masalah apa. Apa hukum kita join jemaah solat masa rakaat terakhir, masa imam baru mula baca bismillah. Imam baca bismillah kita pun start masuk. Maka imam rokok kita tak rokok lagi sebab nak habiskan baca Al-Fatihah. Last sekali imam bangun daripada rokok, rakaat kita jadi muafiq atau masbuk sebab kita join jemaah lah rakaat tu. Imam baru mula baca Fatihah. Berapa dia tak boleh lah. Apa penting dia ni hukum dia muafiq sebab dia sempat duduk baca Fatihah dengan tu imam. Tu imam dia sudah, mu tak dia sudah, tu silap demo lah. Berarti demo ni muafiq kena sudah ke baca Al-Fatihah dia. Dibenarkan sehingga 3 rukun yang panjang-panjang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.